Shalom dan selamat sejahtera. Kita berharap dan berdoa supaya kita dapat berkumpul di gereja untuk menyembah Allah Bapa. Kita akan mula kebaktian bahasa Malaysia di St. Christopher dan di semua cawangan bulan September. Mengikut SOP, hanya mereka yang sudah divaksinasi boleh ikut kebaktian di gereja. Oleh itu, kita tak tahu berapa jemaah yang sudah divaksinasi, tapi kita akan buka gereja untuk kebaktian. Tak kisah berapa jemaah yang boleh ikut, tak kisahlah. 2 atau 3 jemaah pun kita akan berkumpul untuk menyembah Allah Bapa, untuk kebaktian di gereja. Tapi ingat, hanya mereka yang sudah divaksinasi. Selepas mereka sudah divaksinasi 14 hari. Selepas 14 hari, baru mereka boleh ikut kebaktian di gereja. Kita terus berdoa supaya Tuhan akan nak menyembuh dunia. Ini bukan masalah COVID-19, bukan masalah negeri atau negara. Ini adalah masalah dunia. Kita terus berdoa. Hari ini kita akan lihat macam mana Maria telah serahkan kehidupan dia kepada Tuhan supaya rancangan Tuhan boleh dilaksanakan dalam kehidupan dia. Saya pernah dengar ibu bapa menggalak. Saya pernah dengar ibu bapa menggalakkan anak-anak mereka. Mereka kata biasanya, kau mesti belajar anak, kau mesti belajar kau. Kalau kamu rajin, kamu boleh belajar bersungguh-sungguh, nanti satu hari kamu boleh jadi doktor, peguam. Nanti kamu boleh beli kereta yang besar. Kamu boleh beli rumah yang besar. Ini ada ibu bapa yang menggalakkan anak-anak untuk belajar. Mereka gunakan kereta yang besar, rumah yang besar untuk menggalakkan anak-anak mereka. Memang kita semua pun ada cita-cita sendiri. Apa yang kita nak capai dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan ada rancangan untuk setiap anak-anak dia. Dalam Lukas kita baca tentang Maria. Maria seorang anak darah, seorang yang muda. Saya akan baca Lukas 1 ayat 27. Gabriel membawa berita untuk seorang gadis bernama Maria. Gabriel, malaikat Tuhan, telah membawa berita dari Allah Bapa kepada Maria.
Dia telah bertunang dengan seorang lelaki bernama Yusuf. Dia sudah bertunang. Ingat seorang anak darah yang sudah bertunang, belum kahwin. Belum kahwin. Ini ya untuk Maria. Wah, mungkin dia pun sudah buat persiapan. Mungkin keluarga dia pun sudah buat persiapan untuk perkahwinan dia. Ini perkahwinan itu satu yang kita selalu buat secara besar-besaran. Sekarang sebab COVID, SOP kita terdapat kita tahu ada beberapa jemaah yang sudah kahwin, tapi mereka tak dapat jemput kawan-kawan untuk menghadiri majlis perkahwinan mereka. Tapi biasanya kita selalu buat secara besar-besaran, dan kita akan nak jemput kawan-kawan, saudara mara. Kita akan nak bagi tahu kepada mereka, anak saya akan kahwin. Jangan lupa mesti datang. Mungkin Maria dan keluarga dia pun sudah mula persiapan untuk perkahwinan dia. Ayat 28, malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, salam sejahtera. Hai engkau yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Dia kata ni hai engkau yang sangat diberkati oleh Tuhan. Maria sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Okey. Ayat 29, Maria gelisah mendengar kata-kata malaikat itu, dan dia tertanya-tanya tentang makna salam itu. Malaikat itu berkata kepadanya, janganlah takut, Maria, kerana Allah berkenan kepada engkau. Ingat dengar ayat 31. Maria seorang anak darah. Dia seorang anak darah. Dia dah tunang belum kahwin lagi. Sekarang malaikat dia bagi tahu kepada berita yang dia bawa dari Tuhan kepada Maria, untuk Maria. Engkau akan mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki. Ini memang bukan satu berita yang gembira. Maria pun terus jawab. Ayat 34. Maria berkata kepada malaikat itu, aku masih darah. Dia kata, aku masih darah. Macam mana saya boleh mengandung? Bagaimanakah perkara ini berlaku? Ini mungkin satu berita yang shock. Saya belum kahwin. Sekarang zaman moden ada banyak perubahan. Pada zaman Maria, kalau seseorang anak darah mengandung sebelum dia kahwin, hukuman ialah mati. Itu saja. Kalau seseorang anak darah yang belum kahwin, kalau dia mengandung, maksudnya dia sudah berzina, oleh itu mereka akan membunuh dia. Dan bukan saja dia akan dibunuh, maruah keluarga.
Apa orang yang dengar akan cakap? Bukan saja tentang saya, tentang keluarga saya. Kita saya anak dara. Ini tak boleh jadi. Ini tak boleh jadi. Tapi malaikat menjawab, dia untuk Maria, saya anak dara. Malaikat itu menjawab, Roh Allah akan datang kepadamu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu disebut suci, anak Allah. Dia kata jangan risau. Jangan risau, kamu akan mengandung melalui kuasa Allah. Kamu akan mengandung melalui kuasa Allah. Ini adalah satu nubuat kita baca dalam Perjanjian Lama, di mana kita baca seorang anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Mungkinlah mungkinlah Maria nak baca, tapi bila Tuhan telah memilih saya, saya ada rancangan saya sendiri. Saya nak kahwin. Saya sedang buat persiapan untuk perkahwinan saya. Mungkin ramai akan kata, betul. Cari orang lain, cari orang lain. Saya sudah tunang. Saya nak kahwin. Kalau saya mengandung sebelum saya kahwin, mungkin ada masalah. Tapi selepas malaikat beritahu kepada Maria, dia akan mengandung melalui kuasa Allah Bapa. Apa dia kata? Ayat 38. Maria berkata, aku hamba Tuhan. Biarlah berlaku kepadaku seperti yang engkau katakan. Dia kata, aku hamba Tuhan. Ini yang saya suka. Dia kata, aku hamba Tuhan. Saya sudah buat persiapan. Keluarga saya dah buat persiapan untuk perkahwinan saya. Saya ada rancangan untuk saya, untuk masa depan. Dan saya juga tahu apa orang yang akan cakap kalau saya mengandung sebelum saya kahwin. Saya tahu apakah hukuman. Saya tak tahu kalau Yusuf akan menerima saya, kata. Saya tak tahu. Dia mungkin dia tak tahu kalau Yusuf akan menerima dia atau dia akan menolak dia. Apakah tindakan yang ibu bapa Maria akan mengambil? Apakah pandangan masyarakat bila mereka tahu dia sudah mengandung? Tapi dia kata tak kisah. Dan saya tahu tak kisah apa orang akan cakap. Saya serahkan rancangan saya ke bawah kuasa Allah. Saya suka, saya kuburkan rancangan saya. Saya kuburkan, dan sekarang saya serahkan kehidupan saya kepada Tuhan supaya rancangan Tuhan boleh dilaksanakan dalam kehidupan saya. Saya rasa sebagai seorang Kristian, kita semua pun mengambil keputusan macam Maria. Walaupun kita semua ada rancangan diri sendiri. Walaupun kita semua ada rancangan untuk diri sendiri. Seperti yang Pari kata, kalau kamu belajar, kamu boleh jadi doktor. Kalau kamu jadi doktor, kamu boleh dapat pendapatan yang banyak. Kamu boleh beli kereta yang besar. Kamu boleh beli rumah yang besar. Ini kita suka bukan? Semua pun besar kecuali isteri yang kurus. Yang lain semua besar lah. Ini kita nak menggalakkan anak-anak kita. Tapi kita mesti ajak anak-anak kita supaya mereka mesti bersedia untuk serahkan kehidupan mereka, masa depan mereka ke bawah kuasa Allah Bapa, supaya rancangan Tuhan boleh dilaksanakan dalam kehidupan mereka.
Allah Bapa kita ada satu rancangan untuk setiap orang. Oleh itu kita kata, saya ada rancangan diri sendiri, tapi saya bersedia untuk kuburkan rancangan saya, supaya Tuhan boleh melaksanakan rancangan Tuhan untuk kehidupan saya. Oleh sebab Maria telah serahkan kehidupan dia, masa depan dia ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kita memanggil dia Blessed Virgin Mary. Memang dia telah diberkati. Sampai selepas 2,000 tahun masih kita ingat, kita ucap syukur untuk kehidupan Maria. Adakah kamu sedia untuk serahkan kehidupan kamu, rancangan kamu kepada Tuhan, dan kata, bukan rancangan saya, biarlah rancangan Tuhan dilaksanakan dalam kehidupan kita. Serahkan kehidupan kamu dengan sepenuh, 100%. Carilah rancangan Tuhan. Kita selalu nyanyikan, carilah kerajaan Tuhan. Maksudnya, carilah rancangan Tuhan untuk diri kamu, untuk kehidupan diri kamu, diri sendiri, ya. Dan Tuhan mesti akan tunjuk, dan Tuhan mesti akan memimpin, dan Tuhan akan memberi kuasa kepada kamu, untuk kepada kamu, supaya kamu boleh melaksanakan rancangan Tuhan dalam kehidupan kamu. Tuhan memberkati kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.